peraturan diterjemahkan, dia taklah begitu mudah, tapi sebenarnya ianya tak juga begitu susah kalau kita memahami. Okay, rules dia, undang-undangnya, peraturannya ialah BMW. Saya ulang balik BMW. B bermaksud bread, roti, kuih, muih, apa sebagainya di sebelah kiri tangan kita ini. Itu hidangannya betul lah. M pula bermaksud meal, nasi, sup bubur dan sebagainya. W merujuk kepada water, air. Sebab itu kalau kita lihat susunan ini B, bread, M, ini pinggannya, meal, water, W, air. Kemudian kita ada bread tadi, meal and water. Bread ini kita ada, kalau kita dibekalkan dengan mentega seperti ini, okay? Dan ini roti. Biasanya kalau kita ada hidangan roti, kita cuma ambil satu slice roti ini, ya, begini, dan kita letak di apa namanya, di pinggan kita, okey. Kemudian tuan-tuan, kalau ada mentega, kita ambil sedikit, okey, cukup rasa, dan kita letak di begitu. Bukannya pisau mentega yang kita ada, kita tenyek, jadi orang lain. Ini hak orang lain juga sebenarnya. Orang lain pun nak makan juga. Jadi, ya, bukan. Kalau kat rumah lain lah. Ini kita makan etiket kita. So, caranya, bila kita dah begini, bila ada roti, tuan-tuan, kita tak payahlah nak tunjukkan kita ni mak saleh sangat lah. Dengan gini memotong-motong, tak. Roti sebenarnya, caranya ialah, kita kena ambil, kita kena koyakkan sedikit portion dia yang kita nak makan. Kemudian kita ambil sikit mentega ini, kita letak di sini. Kita ambil. Okey, kita ambil, letak di sini. Dan kalau ianya berbentuk seperti ada mangkuk seperti ini, kita kena paskan dengan di sebelah kanan kita. Okey? Paskan di sebelah kanan kita. Itu tertib. Itu tertib. Kalau ada yang kita nak kena angkat lah. Okey? Okey, lepas dia ambil, dan kita kembalikan ke kita, kemudian kita ambil kepada kita. Utamanya kepada tetamu yang sebelah kita. Okey, kemudian lepas dia, kemudian kita ambil balik, dan bawa kita hidang untuk diri kita, dan kita letak balik di sini. Dan kepada siapa yang nak ambil, dia akan ambil, dia pun akan pas pada orang sebelah kanan dia dulu. Kemudian baru dia untuk diri dia sendiri. Okey, dan seterusnya, ini pisau. Seperti mana pisau, walaupun dia tak tajam di mata kita, pisau tetap pisau. Dan kalau ada pisau, okey, ada pisau begini, kita jangan pegang pisau ini sambil bercakap. Contohnya, saya setuju ni tuan. Saya pun setuju dengan perkara ini. Bagaimana pula pandangan you? Saya pun begitu. Jangan macam takut orang. Ini boleh dijadikan sebagai ancaman. Okey? So, kita letakkan semua peralatan kita. Bila kita nak bercakap, stop eating, berhentikan makan, dan semua perkara-perkara pisau, sudu dan sebagainya, garpu sebagainya, letak di bawah, dan kita bercakap. Jangan dengan ada, sedang-sedang kita nak makan, kemudian kita pun menyampuk cakap orang, dan tangan begini, ini elakkan, sangat-sangat dielakkan. Ini memang tidak ada tertib di meja makan. Tidak ada tertib. So, kita simpan dulu. Dia baru kita menyambung. Okey? Okey. Dan seterusnya, cara memegang. Dia semuanya ke bawah. Ke bawah. Ni, ke bawah. Makan. Lepas tu, kita tukarkan, kalau tak selesa, kita tukarkan begini dan kita menyuap. Dan bila kita nak ambil pun, kita kena ke bawah. Semuanya ke bawah. Ya? Ke bawah. Okey, cara kita. Ke bawah. Dan kalau kita memotong pun, semuanya ke bawah. Faham? Ke bawah. Okey, begitu caranya. Dan cara kita memegang, okey, memegang gelas ini. Goblet ini, gelas. Bila kita memegang, tangan kita
begini, dan kita minum. Kita minum. Tak balik ke bawah. Okey. Yang ini, cawan ini semua orang tahu. Ini adalah untuk air panas. Kopi, teh dan sebagainya. Bila kita ada dihidangkan air panas begini, okey. Saya naikkan ini dulu sekejap. Bila kita ada dihidangkan begini dan kita nak masukkan gula. Gula sesedap rasa. Bila kita nak mengacau gula, kita jangan kacau begini. Ini kedai mamak, tuan-tuan. Kita mengacau begini, tengok. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Okey, kemudian tak. Kenapa ini? Supaya dia tidak menitis. Dan kita minum. Okey, minum, sip. Begitu. Right? Dan elakkan bila kita memegang gini, tangan satu kecil kelingking ni terkeluar. Elakkan. Elakkan. Mengapa? Tuan perempuan carilah sendiri. Apa sebabnya? Elakkan. Okey, baik. Letak di sini. Okey. Sapu tangan ataupun napkin tadi tu. Apabila dalam majlis yang di hotel yang besar misalnya, kalau napkin kita tiba-tiba terjatuh ke lantai, tak payah kita ambil. Sebab akan ada, mereka-mereka daripada hotel akan mengambil untuk kita. Tapi kalau tidak ada orang ambil pun, kita boleh ambil. Kita letak balik. Dan kalau kita hendak meninggalkan ataupun nak pergi ke washroom ataupun untuk ke tandas sebentar misalnya, di mana kita nak meletakkan sapu tangan kita ataupun napkin ini untuk menandakan kepada orang lain yang melihat bahawa kita akan kembali lagi. Okey, kita letakkan di kerusi. Ya, kita letakkan di kerusi di sini. Dan kita pergi untuk ke tandas dan kembali balik. Dan bagaimana pula kita nak menunjukkan kepada orang bahawa kita dah habis, selesai segala-galanya. Napkin ini kita letakkan di atas meja. Begini. Terpulang pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan lipat. Lipat macam kat rumah kan. Lipat elok-elok. Itu rajin lah tu. Lipat. Kan. Begini. Tapi kalau yang biasa, kita just letak. Ambil yang ini. Kan. Cari bucu tengah. Cari bucu tengah. Okey. Urutkan. Lepas tu letak di sini. Ini menandakan kita sudah selesai dan takkan datang balik untuk makan. Dan bagaimana pula caranya untuk kita menunjukkan kepada orang bila kita dah selesai makan ataupun kita masih nak makan. Kalau kita dah selesai makan, dia 11.5. 11.5 maksudnya, tengok sudu dan garpu ini diletakkan begini. Ada yang meletakkan begini. Tapi dengan saya meletakkan begini. Yang ini ke arah nombor 11 jam. Bawah menunjukkan ke 5. Dia akan jadi macam ini. Tujuannya kenapa? Dan mudah untuk orang mengangkat. Ini menunjukkan kita selesai. Dan selesainya juga ialah semua sisa-sisa makanan kita yang kita ada terlebih, yang kita tak makan lagi, kita tolakkan semuanya ke nombor 11 jam. Tolakkan semuanya ke nombor 11 jam. So, dan kemudian kita letak begini. Ini menandakan bahawa kita sudah selesai makan dan orang akan angkat pinggan kita dengan sudu dan garpu kita sekali. Mereka akan angkat. Mereka takkan letak balik. Tapi kalau kita masih nak makan, pinggan ini, kita nak mereka bersihkan pinggan ini. So, kita letakkan sudu dan garpu kita di sebelah tepi masih. Letakkan balik begini. So, ini menunjukkan bahawa kita nak mereka kemaskan pinggan ini dan menggantikan dengan pinggan yang baru. Okey? Dan bila kita keluar tadi, seperti yang saya katakan, masuk, duduk melalui sebelah kanan, angkat sebelah kiri. Boleh? Angkat sebelah kiri. Dan bila kita nak angkat, semua dia terhormat ataupun yang VIP sudah angkat, kita pun angkat. So, kita put, walaupun tak habis makan, tuan-tuan, bila tetamu terhormat itu dah berdiri, kita kena berdiri.